Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ni cover. Wa qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bih wa bi 'ulumihi fid darin amin. Bermula sekurang-kurang kafan. Sekurang-kurang kafan iaitu satu kain yang menutup auratnya, jua. Kalau perempuan, seluruh badanlah sehelai kain. Kalau lelaki, pusat dengan lutut. Atau satu kain yang menutup sekalian badannya. Sama ada pilihan dia menutup aurat semata-mata atau memilih untuk menutup keseluruhan badannya. Itu yang wajib. Ini hak mayat. Kalau dibahaskan luas sikit dalam perkara kafan ni, kita belajar bab kafan, ini yang diambil daripada harta si mayat sebenarnya. Bukan keseluruhan penyelenggaraan yang wajib atas dia. Yang pertama itu hak Allah Ta'ala. Jadi hak Allah Ta'ala diambil daripada harta mayat. Kalau nak ambil lah. Kalau tak nak ambil pun bagus. Jadi faham wajib ambil pula. Jadi kalau kita kata nak ambil daripada harta si mayat yang belum difaraidkan, maka diambil hak dia aja, hak Allah. Okey, dan yang kedua itu hak mayat. Yang kedua ni apa dia? Menutup seluruh badan. Jadi kalau mayat tu lelaki, tutup aurat itu hak Allah. Tutup seluruh badan itu adalah hak mayat. Maka dia ambil dua-dua tu. Tutup seluruh lah. Dan lebih daripada itu, lebih pada sahelai kain. Maksud lebih itu lebih pada selai kain atau lebih daripada menutup aurat, hak waris. Apa maksud hak waris? Waris yang keluarkan belanja. Mana yang 3 lai tu, 2 lai lagi tu hak waris. Jadi sebab itu dalam isu ni, kalau tidak mahu menjadi kekeliruan, maka waris mengambil ketiga-tiga helai tu. Ketiga-tiga helai. Dia sunat 3 helai. Perempuan 5. Okey. Bermula yang terlebih afdal bagi mayat laki-laki itu dikafankan dia. Jadi kalau yang kita kata rukun tadi cukup dah. Yang wajib tadi cukup dah, yang fardu. Tapi kalau nak dijadikan lebih afdal atau lebih elok, dikafankan dia dalam 3 helai kain yang bersamaan lebar. Kain tu kena kerat, sama lebar, yang boleh menutup badan mayat. Menutup ni maknanya mayat tu ditutup macam tu, dia cukup. Itulah cukup. Dan panjangnya menutup sekalian badannya. Lebar dan panjang dia boleh menutupkan kepala dia, kaki dia. Nak bungkus macam mana pun terpulang. Tapi ada aturan-aturannya tu sunat. Aturan dia macam mana disilangkan kain atau semua tu tak masuk pada fardu lah. Memadai lah kita kata kalau tidak ada orang nak selenggarakan mayat ataupun kedekut nak bayar upah. Isu sekarang ni upah penyelenggaraan ataupun pengendalian mayat. Orang jadi isu nak bayar tu bayar ni. Okey, kalau kata tak nak bayar buat sendiri lah. Kewajipan asalnya adalah fardu ain, fardu kifayah atas kaum keluarga dulu. Dia tak belajar yang ni, dia tak tengok yang tu, hak tu. Hak sebenar atas mayat tu bukan orang luar. Patutnya jangan panggil orang luar. Keluarga sendiri yang selenggarakan, tak payahlah upah. Tapi bila kita nak ambil orang luar untuk selenggarakan, walaupun atas nama fardu kifayah, ya, orang nak ambil upah, kita tak boleh halang lah. Tidak buat sendiri.
Sebab tu disuruh belajar. Kata kami tak reti. Lepas tu kami nak kena panggil orang, mereka fardu kifayah patut free lah. Oh, nak free. Sekarang ni tanggungjawab siapa dulu? Tanggungjawab keluarga dulu. Bukan orang luar. Dah keluarga tak boleh, baru dia berpindah hukum pada orang luar. Jadilah kita minta tolong orang luar nak buat, dia nak upah, kena bagi. Dia bukan jual agama nama tu, tak. Siapa suruh kamu tak reti buat? Tak belajar, siapa suruh tak belajar? Ni kena belajar ni. Ni kena belajar. Kalau tidak, korbanlah duit. Bagilah, upah, tak kira lah berapa ratus orang minta pun. Ya, dia faham tu kewajipan tu orang lain punya. Ni fardu kifayah. Ketua kampung lah buat. Imam lah buat. Tak, fardu kifayah bab mayat ni, keluarga dulu. Dia ada step. Orang yang mula jumpa mayat tu lah. Lepas tu baru dipindah orang lain. Ya. Dan memang Nabi SAW keluarganya yang melaksanakan penyelenggaraan daripada mandi, kafan dan sebagainya. Itu dia tak bahas yang tu. Dia bahas dia kena bayar. Siapa suruh tak belajar? Siapa suruh tak berani buat kat bapak sendiri? Ni kena belajar ni. Esok ni. Nak buat kat bapak sendiri. Tak payah upah orang lah. Kalau dah kedekut upah. Dan lebih baik bapak sendiri kita buat kerana apa? Aib-aib bapak tu orang tak nampak. Tidak jadilah aib tu orang nampak walaupun dia tak sebar kan. Mana tahu mayat ni ada aib dia. Sebab tu lah orang kata upah nak kata apa. Ini orang jual agama. Siapa suruh kamu tak belajar? Takut dengan mayat. Bapak sendiri pun takut. Aku dan harus, bukan sunat dan harus ditambah baju dan serban. Jadi 5 khilaf ni ada selisih pandangan. Ada yang katakan harus tambah baju je, serban tak harus, dia jadi khilaf aula. Ada kata khilaf aula, ada kata harus, dia bukan sunat. Jadi dah jadi adat orang Melayu lah. Kebanyakannya, tak tahulah tempat lain. Bila dah dimandikan mayat apa semua tu, disarungkan kain sarung atau dibuat sendirilah dengan kain kapan tu. Kemudian disarungkan baju yang dibuat sendiri dengan kain kapan juga. Jadi 5 kain lah. 1 kain sarung, 1 kain baju, kemudian ditambah serban. Kemudian baru dilapik dengan 2 helai kain lagi. Jadi 5 lah. Jadi kalau ikut serban tu tak masuk sebab dia kata 5. Baju, kain dan juga 3 lapis kain. Itu adat lah orang buat 3 lapis. Kain-kain yang tu. Tapi ni harus, bukan sunat. Bukan makruh. Cuma ada kata khilaf aula. Tetapi yang afdalnya jangan dijadikan daripada kain yang mahal-mahal. Kain yang mahal-mahal tu jadi khilaf aula lah, atau sampai kepada makruh. Sebab dia nak reput dalam kubur tu. Dalam kubur tu nak reput, jadi jangan bubuh yang mahal-mahal. Ini isu juga ada setengah kampung tu. Dia sekarang ni orang perempuan kalau mati dibubuh telekung. Kan? Dia sunat bubuh kain. Dia syarat dia 3 selai kain je yang menutup aurat kalau ikut asalnya. Tapi afdalnya pada perempuan ditambah nanti disebut situ baju, kain sarung. Jadi dia bubuh telekung. Kain tudung tu dia bubuh telekung. Telekung pula sekarang ada renda-renda. Jadi kata tukang mandi mayat, koyak buang. Dia pun koyak buang renda tu lah, renda di bawah tu. Renda kain tu. Kain mayang pun sekarang dah bercorak-corak lah. Dia dah jadi baju lah, bukan jadi kain telekung lah. Dia bercorak. Jadi digunting. Katanya kenapa digunting? Dia kata tak boleh, ada corak kata dia. Makruh lah. Kain tu jadi binasa juga. Sebab tu tak payah pakai kain yang mahal-mahal. Nak kena buang pula renda dia, harga dia berapa ringgit lah. Di situ kerugian. Jadi masuk sekali dengan mayat tu, tak ada masalah. Tak payah nak gunting-gunting, binasa juga benda tu. Jika tiada,
ia ihram. Yang baca haram tu ihram. Jika tiada ia ihram. Kalau ihram tak boleh pakai baju, tu maksud dia, bukan tak kafan, dia kafan juga. Tapi tak boleh disarungkan baju serban, kupiah. Ni orang nak mati bubuh serban, bubuh kepiah. Masa hidup tak nak pakai kepiah dengan serban. Dah masuk kubur baru pakai serban. Dia pun terkejut, Pak Haji, kenapa bubuh serban kat aku? Aku dulu meluat tengok orang pakai serban, kata dia. Tak nak bubuh serban langsung. Dia pula kata dah dapat pula pendapat serban tu tak sunnah, kata dia. Tu adat orang Arab. Bila mati orang bubuh kat serban kat dia. Adat orang Arab apa. Dia pun meronta-ronta tu tapi tak hidup lah. Nak buat macam mana? Dulu dia kata aku yang bangkang orang pakai serban ni. Hari ni aku mati orang bubuh serban pula, kata dia. Aku. Kata dulu orang pakai serban. Tok guru dulu katalah, tok guru dulu perli orang kampung. Masa hidup tak nak pakai serban, dah mati pakai serban. Nak tipu malaikat tu kata. Dia buat selora lah. Kok malaikat tengok-tengok nak tanya soal marabuka, tengok-tengok pakai serban. Tak jadi nak tanya. Dia pakai serban ni orang baik. Begini dia kata, tok guru kata, ingat orang malaikat tu boleh tipu macam tu. Kenapa pakai serban? Supaya kita anggap mayat tu baik. Siapa yang berkata baik pada si mayat 3 kali, maka baiklah mayat tu. Tapi kalau dia mati orang mengata mengutuk dia, tanda tak jahat mayat tu. Akan diseksa lah. Susah lah dia nanti. Jadi sekurang-kurangnya dia dulu tak semayang, nak mati orang buah serban. Itu dia lah. Orang Melayu memang gitu, tak mati baru dia ingat agama, baru ingat Allah. Bila kait dengan mati je baru ingat Allah, baru ingat zikir, baru ingat sedekah, baru nak ingat tu, nak ingat ni. Masa hidup tak pernah. Orang ajak mengaji, orang ajak beramal soleh, nanti dulu. Bila dah tersampuk dengan mati baru nak buat semua. Tak dan lah nak buat. Anak-anak kalut lah nak buat, nak qada semayang bapak lah, nak buat pidyah semayang lah. Tu masa tu lah baru kalut. Masa hidup tak teringat lah nak semayang. Ni haru biru. Dan yang afdal bagi mayat perempuan pula dan khonsa sama hukum dia. Pasal khonsa ni dia macam perempuan. Khonsa itu 5 lapis kain, iaitu 2 helai yang menutup sekalian badannya, dan kain pakai, dan baju dan telekung. Okey, 2 helai yang menutup sekalian badannya, dan kain sarung. Kain pakai tu kain sarung. 2, 3. Dan baju, jadi 4. Dan telekung, 5. Di sini ada pendapat. Ada pendapat mengatakan telekung tu, dimasukkan telekung tu hendaklah ditutup seluruh badan daripada kepala sampai ke kaki. Ada satu kaul. Ada kaul awam, umumnya kebanyakan orang lakukan hanya buh telekung semayang tu lah. Jadi yang syarat ni adalah 2 helai yang tutup. Tu wajib. Tu penting. Yang lain tu khilaf ulama' lah. Okey. Dan jika tiada kafan akan dia dalam 5 lapis, maka hendaklah dikafankan dia dengan 3 lapis seperti laki-laki juga. Bubuh 3 lapis macam laki. Kalau boleh, buat 5 lapis. Jadi sebab tu, walaupun kita kata laki 3 lapis, perempuan 5 lapis, lelaki juga beza sana. Lelaki dia tambah jadi 5 lapis bukan afdal. Dia afdal dia 3 lapis tanpa baju. Tapi ditambah baju harus. Bukan afdal pun. Perempuan, beza perempuan. Perempuan 3 lapis tu, itu sunat. 3 lapis. Tapi kalau boleh tambah sampai 5 lapis, afdal. Wajibnya nutup auratnya.
Dan makruh dilebihkan akan dia daripada 5 lapis. Perempuan ni. Samalah lelaki pun. Dia bubuh apa lagi? Tak ada apa nak bubuh dah. Dia bubuh lagi 3 lapis di luar. Dalam baju dia lagi 3 lapis. Jadi 6. Tambah selapis tu hukumnya makruh. Okey. Seperti ditambah sirwal. Cetik. Apa yang makruh tambah? Bagi mayat. Tambah seluar. Orang tak jahit seluar. Atau lainnya. Lain pada seluar lah. Buah singlet ke, baju pagoda ke, apa benda ke. Dan demikian lagi makruh. Dia tak sampai haram. Kafan. Catit apa yang makruh. Dan lagi makruh kafankan dia dengan kain yang mahal-mahal. Makruh kita kafan mayat dengan kain mahal-mahal harganya. Okey. Mana? Kain mahal harganya. Yang beratus-ratus kain kapan tu. Kita kata kain yang mahal lah, semiter 100 misalnya. Nak buat tu kita kata satu tu 2 meter. Contohlah buat kain mayat tu daripada lebar dia tu pergi panjang 2 meter. 2 meter atau 2 meter lebih lah, tengok ukuran badan orang lah. Jadi 2 meter, 2 meter, 2 meter, 6 meter. 6 meter kali 100, 600. Kalau ikutnya 1 meter RM15 pun cukup dah. Dia beli hak RM100 nak megah. Hukumnya makruh. Sebab apa? Dia akan reput. Kalau lelaki dikafankan dengan kain sutera, haram. Perempuan dikafankan dengan kain sutera, makruh sebab mahal. Nak tahu dia kaya pakai kain sutera? Itu pun hukum takat makruh. Catat bawah itu pun tu. Itu pun, yang ni hukum makruh tadi tu. Jika tiada di sana itu waris yang mahjur. Berhenti situ. Atau yang ghaib. Kalau ada waris yang mahjur, tak boleh. Siapa waris yang mahjur? Waris yang mahjur ni iaitu kanak-kanak yang belum balik. Dia mati meninggalkan kanak-kanak yang belum balik. Ya. Kanak-kanak tu tak kira lah baru beranak 1 minit ke. Ya, ataupun dah beranak lama dah. Dah tua bangka dah. Dah tua bangka dah. Dah besar dah tapi tak balik lagi. Dia panggil mahjur. Mahjur tu daripada perkataan hajr. Mahjur ni mana yang dihalang untuk berurus niaga atau berurusan jual beli, iaitu kanak-kanak yang bawah 15 tahun ataupun bawah akil balik. Sebelum akil balik, mana sebelum akil balik lah. Okey, kanak-kanak ni dipanggil anak yatim. Anak yatim ni dia harta dia tersekat, tak boleh diambil. Jadi kalau diambil harta waris, harta si mati, takut kita terambil daripada harta mahjur. Misal macam ni. Seorang bapa meninggalkan anak lelaki yang belum balik dengan ibu dia. Ni banyaklah kan. Bapa dia mati ketika anak tu kecil lagi. Maka harta tu dapat dekat anak seluruhnya dan bakinya tu dapat dekat ibu 1/8. Ikut, ingat. Isteri 1/8. 1/8. 7/8 lagi dapat ke anak lelaki. Okey. Jadi harta tu, seluruh harta tu milik mak dia dan milik anak dia. Maka kalau dia ambil daripada bahagian mak, boleh. Kalau ambil bahagian anak, haram. Contoh yang dibuat sini mahjur, maknanya anak dia seorang je lelaki.
dia warisi seluruh harta bapa dia, ya, walaupun dia belum balik. Mak dia tak ada misalnya, tak ada waris lain, maka haram diambil, kerana 1 sen pun daripada duit tu adalah milik anak yatim. Kecuali dia ambil yang wajibnya, dia tadi kafan. Tapi kalau beli kain mahal, kafan yang selai tu, ya, dibeli kain mahal daripada kain selai tu, hukumnya haram. Pasal duit tu ada mahjur, ada hak anak yatim. Jagalah. Ni tapi jaranglah berlaku macam ni. Orang tak ambil daripada harta si mati, orang ambil daripada harta lain. Tak kalau berlakulah. Okey. Termasuk ghaib. Ada waris masa bapa dia mati, ada waris, ya, tapi tak tahu siapa warisnya. Jadi waris tak tuntut. Ini berlaku, ya, mati COVID-19 ni banyak waris tak tuntut. Waris tak tuntut ni siapa nak keluarkan belanja ni, nak tanam dia tu. Isu undang-undang lain lah. Isu kalau nak ditanam kan, siapa nak uruskan semua tu. Itu dia. Okey, ghaib ni mana? Waris dia tak tahu pergi mana. Waris dia besar lah. Misalnya bapak tu mati, tak ada siapa nak waris, tapi tahu ada waris dia, maka harta tersebut terhalang. Tak boleh diambil pada harta si mayat kecuali perkara wajib. Maka perkara yang makruh tadi ni haram jadinya. Dan jika ada, maka iaitu haram melebih-lebihkan. Jadi boleh tak ada orang dia ambil daripada harta si mati untuk selenggarakan mayat sendiri? Boleh, tapi tak boleh berlebih-lebih, takut waris tuntut. Haram. Dan bermahal pada kafannya, tak bolehlah ambil harga mahal. Tapi kalau kita kata kita sendiri keluar duit kita, ya, untuk mayat bapa ke anak ke sebagainya, ya, kita ambil kain mahal, hukumnya makruh. Yang kata haram tadi kalau diambil daripada harta si mayat, yang mayat ni ada waris, tak settle lagi. Dan sunat dihamburkan dalam segala lapis-lapis kafan, dan atas mayat itu akan hanut. Hanut tu kalau orang kampung pakai tu yang warna kuning tu. Dia tabur dalam kain kapan tu dulu, bentang kain kapan, ditabur hanut itu, dan kapur barus, dicampurlah, orang Melayu campur kapur barus. Kemudian dia titikkan minyak wangi sikit, kemudian baru dibubuh mayat. Dan sunat ditaruh kapas yang digaulkan dia dengan hanut. Kapas kosong tak mau, dia kapas yang bubuh hanut tadi, yang kuning tu. Orang Melayu panggil apa? Hanut tu, cendana. Boleh. Orang Melayu panggil cendana. Nanti lupa, ni tengah ingat ni. Pada segala lubang-lubang dan segala anggota. Lubang apa? Lubang kubur, dubur, lubang telinga, lubang hidung, buah hanut tu. Buah kapas dulu, bukan bagi tabur hanut tu. Okey. Dan sendi-sendi. Orang tanya kenapa dibubuh kapur barus dengan hanut? Supaya lambat reput, satu. Supaya binatang haiwan tak makan, ulat tak makan dalam tempoh tu. Hidupkan bau badan mayat ni, ulat cepat datang. Bau busuk tu sagi marilah semut lah, apa semualah. Ya. Bukan masalah mayat tu sakit atau sebagainya. Dia masalah dia menghormati mayat. Mayat ni dihormati dia. Jadi walaupun dia tahu nak reput, nak apa, kita lewatkan reputan dia tu, proses pereputan dia tu, kerana memuliakan mayat, memuliakan manusia. Okey. Lama-lama dia reput jugalah, hilang bau hanut apa semua tu, dia busuk sendiri. Tapi sekurang-kurangnya bila dimasukkan mayat dalam kubur tu, ulat-ulat tak marilah bau hanut tu.
atau bau kapur baruh tu. Sebagai penghormatan bagi si mayat. Ataupun kalau ada bau-bau luat, ataupun luat tu bahasa Melayu, bau-bau busuk pada badan mayat tu, taklah jadi mengaibkan orang yang mengusung mayat, orang bawa mayat masuk. Jadi sebab dia terhalang dengan bau-bau hanyut tadilah, yang kapur baruh. Habis bab kafan, masuk bermula rukun semayang mayat itu 7 perkara. Dengar betul-betul. Sebab isu hari ni semayang mayat kita tengok di kampung-kampung lah, di bandar-bandar, wallahualam. Waris sendiri, anak-anak pada si mati, atau waris pada si mati, keluarga pada si mati sendiri tak nak semayang mayat. Ni pelik. Pelik sangat-sangat. Sahabat-sahabat sekopi, mengeteh, mengopi. Ni ramai sahabat mengeteh, mengopi, grup WhatsApp, grup menatang apa lagi tak tahulah. Grup kereta lumba atau kereta sport. Kita semua kelab. Semua nak buat grup, semua nak buat kelab. Kelab mengaji tak mau. Kelab fardu ain tak mau. Dia boleh perhabis duit dengan kelab apa ni, jenama kereta. Kelab Proton lah, kelab Wajah lah, kelab Honda lah, kelab tu, kelab ni. Habis duit beribu tak apa lagi. Tapi kalau kelab masjid, tak mau. RM2 pun berkira. Begitu bila kawan mati, kawan-kawan kelab ni mati, pergilah ziarah. Ziarah ni orang kafir pun ziarah. Duduk bawah pokok sawit, bawah pokok mutan, bawah garaj kereta. Tak semayang, tunggu mayat tu. Macam apa? Tak reti semayang. Kawan kelab macam tu tak guna. Satu Fatihah boleh tak bagi, semayang mayat kita boleh tak bagi. Dia kata fardu kifayah, orang lain buat, aku tak payah. Baik. Jika hadir satu mayat itu 40 orang, maka terangkatlah dosa mayat tu dan dosa orang yang hadir. Jika hadir 100 orang, begitu juga diampunkan dosa pada mayat tu. Diampunkan dosa pada orang yang hadir tu. Bayangkan. Jadi sebab tu kena ramai untuk semayang mayat, lagi ramai lagi bagus. Ni tak, dia pergi tengok kawan dia mati, dia bersembang di luar dengan membawang lagi kat luar tu. Tuan-tuan, aku tak sangka lah mati. Dah dia ni semalam sembang kita kedai kopi. Okey lagi kata dia. Bukan dia nak pergi semayang mayat kau tu. Sebab dia alasannya tak tahu nak semayang. Orang tak semayang langsung ni yang tak reti semayang mayat ni. Kalau dia tak semayang langsung, memang dia tak reti semayang mayat lah. Kalau dia pernah semayang, tak reti semayang mayat, itu memang tak pernah belajar. Semayang mayat yang paling senang. Ingat, rugi. Pertama, niat di hati. Rukun dia niat lah. Dan wajib disertakan dia dengan takbiratul ihram pertama, macam semayang juga. Dan wajib padanya niat fardu jika yang semayang itu kanak-kanak dan mumayyiz dan perempuan sekalipun. Kami orang perempuan takkan nak sebut fardu juga? Ya. Dia status dia lah fardu kifayah. Sahaja aku semayang fardu, semayang mayat, atas ini mayat, fardu kifayah. Walaupun pada hukum pada perempuan dia bukan fardu kifayah, sunat. Kanak-kanak yang semayang mayat, hukum dia sunat, bukan fardu kifayah. Tapi kenapa dia niat fardu kifayah juga? Sebab status dia fardu kifayah. Pada individu tu, sunat. Tidak. Kerana gugur fardu dengan keduanya ketika ketiadaan laki-laki. Walaupun begitu, kalau perempuan dia semayang, sedangkan lelaki ada, yang semayang mayat tu perempuan, yang lelaki ada, tapi tak semayang, dia bagi kat perempuan, maka hukumnya tak gugur fardu kifayah, berdosa satu kampung. Tapi kalau ada seorang je lelaki semayangkan, yang lain semua perempuan jadi makmum, sah, terangkat fardu kifayah. Okey. Tapi ni tak ada langsung lelaki, semua perempuan. Perempuan lah imam, perempuan lah makmum, perempuan lah senggara mayat tu,
maka hukumnya terangkat fardu kifayah. Mana nak tahu akhir zaman esok orang jahat banyak, jadi satu kumpulan perempuan ni lari duduk hutan. Duduk sama-sama perempuan je dalam 10 orang. Contoh. Makan minum apa ada situlah. Ya, sorok-sorok cari barang masuk. Tak nak keluar pada kampung tu. Sama depa nak beranak itulah 10 orang itu. Semua perempuan, contoh. Zaman takut kat lelaki ikut zaman tu. Tapi kalau ikut dalam akhir zaman, orang lelaki takut kat perempuan. Perempuan akan serang lelaki, bukan lelaki serang perempuan. Itu dah berlaku dah sekarang ni. Tapi ikutlah kita kata, contoh kita nak buat, duduk satu kampung tu perempuan semua, tak ada lelaki. Ya. Maka mati selenggara dia orang perempuan lah. Semua. Jadi fardu kifayah pada perempuan tu pula. Okey. Begitu juga kalau ada kanak-kanak lelaki. Okey, kampung tu ada kanak-kanak lelaki. Yang lain semua perempuan. Mana pergi lelaki habis? Lelaki pergi nelayan habis semua, pergi naik bot. Pergi tangkap ikan. Macam orang kampung Pulau Aman. Ya, semua orang situ nelayan misalnya. Tak ada seorang tinggal, semua pergi. Ya. Ada orang perempuan dengan kanak-kanak je. Mati seorang. Yang mati perempuan contohnya. Siapa nak semayangkan mayat? Lelaki dulu. Siapa dia? Kanak-kanak lelaki tu. Dia yang semayangkan mayat tu. Gugurlah fardu kifayah. Kalau tak ada kanak-kanak lelaki, baru perempuan. Ya. Yang balik, ketiadaan lelaki-lelaki yang balik, tetapi yang gugur fardu dengan perempuan itu pada ketika ketiadaan kanak-kanak lelaki yang memayis. Jadi, walaupun begitu, kanak-kanak lelaki ni dia lebih tinggi taraf daripada perempuan dalam masalah menyelesaikan masalah semayang mayat. Hukum ni kena ingat lah. Belajar hukum ni dia penting sebab jika berlaku, ya, kita boleh ada selesai masalah, tidak kita kelang kabut. Jadi kalau kata kami orang perempuan lah nak senggara mayat semua ni, tak nak bagi orang lelaki, kami menyampah kata. Satu hari tu esok ni kan apa ni, golongan liberal ni kan tak suka lelaki. Dia perempuan je, dia kahwin dengan perempuan, ya, tidur dengan perempuan, cuma beranak dengan perempuan tak boleh. Perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki. Lelaki dengan gay, dia gila lelaki je sama dia gay. Yang ni perempuan sama perempuan, lesbian. Nak tahu esok ni dia dah mohon sekarang ni persatuan perempuan-perempuan gay, lelaki gay, persatuan perempuan lesbian. Mana tahu akhir zaman esok semua ikut Yahudi, lulus kan. Duduk satu kampung gay namanya, ataupun kampung lesbian. Semua perempuan. Dia tak mau campur lelaki, dia meluatkan lelaki. Mati dia kata kami tak nak panggil orang lelaki semayang, kami nak semayang sendiri. Tak sah, tak terangkat fardu kifayahnya. Semayang tu sah tapi